Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Halimah. Kami dari kumpulan 207 iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban dari Seksyen 102 ingin membentangkan apa yang dimasukkan dengan adab, adat resam dan adat istiadat. Kumpulan kami telah memilih 4 etnik tertentu yang terdapat di Sabah, iaitu etnik Kadazan Dusun, etnik Bajau, etnik Murut dan etnik Bugis. Seterusnya, nama diberi Nur Syalina binti Muhammad Amin. Saya akan membentangkan mengenai konsep adab, adat resam dan adat istiadat. Apa yang dimasukkan dengan adab? Adab adalah tata cara ataupun perilaku seseorang individu yang melibatkan sikap sopan santun, saling menghormati antara satu sama lain apabila berinteraksi. Seterusnya adalah adat resam. Adat resam merujuk kepada tata cara ataupun amalan sesuatu etnik ataupun kaum yang diwarisi dari generasi terdahulu kepada masyarakat pada masa kini untuk mereka amalkan. Antara adat resam adalah adat perkahwinan, upacara keagamaan, perayaan tradisional dan adat istiadat sesebuah keluarga. Seterusnya kita beralih pada konsep adat istiadat. Adat istiadat merujuk kepada peraturan ataupun tata cara formal yang berkaitan dengan acara penting seperti upacara kenegaraan, upacara keagamaan, majlis istiadat kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isyamina binti Safarudin. Saya akan menerangkan bahagian yang kedua iaitu adat resam dan adat istiadat etnik Kadazan Dusun. Etnik Kadazan Dusun merupakan etnik yang terbesar di negeri Sabah yang memiliki keunikan mereka tersendiri yang menjadikan etnik ini merupakan etnik yang kaya dengan adat resam dan adat istiadat di negeri Sabah. Sejarah bagi wujudnya etnik Kadazan Dusun terdiri daripada 4 teori sains sosial hasil daripada penelitian sarjana barat. Teori pertama adalah menjelaskan etnik ini berasal daripada keturunan Mongoloid. Teori kedua menjelaskan bahawa etnik ini berasal daripada keturunan Indo-Malayan, manakala teori ketiga pula adalah mengatakan bahawa etnik Kadazan Dusun adalah kacukan bagi etnik China. Teori terakhir iaitu teori yang keempat menerangkan bahawa etnik ini berasal daripada keturunan orang purba Gua Madai di daerah Kuna. Masyarakat Kadazan Dusun tradisional yang terbentuk dalam budaya kolektif menjalani kehidupan mereka dalam lingkaran adat istiadat tertentu. Bagi contoh adat resam yang merupakan amalan kebiasaan yang diwarisi oleh etnik ini adalah terdapat dari segi perkahwinan ataupun dikenali sebagai Mongoi Panau. Mongoi Panau adalah adat yang dijalankan jika pasangan itu tinggal di kawasan berdekatan, pengantin perempuan dijemput dan diarak berjalan kaki ke rumah pengantin lelaki. Kemudian, adat Miohondo Pinisi juga dilaksanakan di mana nasi kepal ditukar untuk menunjukkan kepentingan perkahwinan. Kemudian, puisi tradisional yang dilakukan sebagai Mongoi Panau dan bacaan minait atau mantra sebahasa Miohon Pinisi menandakan kedua-dua upacara ini. Dalam majlis ini, terdapat upacara Polin Tuhun di mana anak gadis dibenarkan berkahwin dengan lelaki yang dipilih dengan matlamat untuk memperlahankan pengantin perempuan ke tempat pihak lelaki. Contoh adat istiadat perkahwinan etnik Kadazan Dusun tersebut menunjukkan pelbagai istilahnya yang tersendiri yang merujuk kepada aktiviti-aktiviti adat yang dijalankan oleh mereka. Seperti etnik-etnik lain, adat juga disertakan dengan pelbagai pantang larang yang harus dipatuhi oleh mereka. Menjaga hubungan baik dengan alam gaib dan mengekalkan adat istiadat Kadazan Dusun mesti sentiasa mematuhi pantang larang. Orang Kadazan Dusun memanggil mereka Bobo Hizan atau Bobolian dan mereka berfungsi untuk berinteraksi dengan entiti gaib. Memandangkan etnik ini merupakan etnik yang mengikuti kepercayaan animisme, iaitu mereka mengakui kewujudan Tuhan yang bernama Kinorohingan dan istrinya bernama Suminundu, dan kedua-dua Tuhan ini dipercayai telah mencipta manusia daripada tanah, di mana tanah itu adalah sebahagian daripada roh Tuhan yang dikenali dengan nama Bisagit. Kinorohingan juga dipercayai dapat menghalang pengaruh kuasa gaib seperti Rogon atau syaitan. Mereka mempercayai bahawa Tuhan mereka telah mencipta adat istiadat orang Kadazan Dusun serentak dengan penciptaan langit dan bumi serta semua isi kandungannya.
Disebabkan kebimbangan bahawa makhluk jahat yang dipercayai sentiasa mencari peluang untuk menimpakan malapetaka terhadap kehidupan orang Kadazan Dusun mesti sentiasa mematuhi adat dan tradisi mereka sambil menjaga hubungan baik dengan alam semula jadi. Contoh adat istiadat adalah upacara magang yang dijalankan untuk meminta supaya tanam-tanaman mereka seperti padi sentiasa tumbuh subur dan tidak terkena sebarang malapetaka. Pantang larang etnik ini terdiri daripada banyak kategori, salah satunya ialah termasuk pantang larang kelahiran, pantang larang bagi wanita hamil, pantang larang pertunangan dan pantang larang kematian. Setiap tahun, selepas acara menuai padi, masyarakat etnik Kadazan Dusun menjalankan upacara Magabau, iaitu dikenali sebagai upacara kesyukuran bagi menghormati semangat padi yang diketuai oleh Bobo Hizan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ali Syafiqah binti Muhammad Rizal. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk adat istiadat kaum Bajau, iaitu dari aspek adat istiadat perkahwinan dan ritual kematian. Proses pertama dalam adat istiadat ritual kematian oleh masyarakat Bajau adalah adat balu-balu. Adat balu-balu ini ia merupakan panggilan dan pemberitahuan kepada masyarakat Bajau apabila berlakunya kematian, di mana kulintangan, gong dan berbandil akan dibunyikan di kawasan sekitarnya. Adat balu-balu ini juga telah diperkenalkan sejak nenek moyang dahulu lagi. Adat balu-balu ini ia merupakan identiti ataupun simbol yang penting bagi masyarakat Bajau. Seterusnya adalah adat usungan. Adat usungan ini ia merupakan cara ataupun kaedah di mana jenazah tersebut akan diusulkan ke tanah perkuburan. Sebelum jenazah ini diusulkan ke tanah perkuburan, jenazah tersebut akan dimandikan dan dikafankan oleh penduduk Bajau. Setelah jenazah tersebut dikafankan, jenazah tersebut akan dimasukkan ke dalam keranda dan diusungkan ke tanah perkuburan dan dibantui oleh 4 orang penduduk. Seterusnya adalah adat tradisi dalam ritual kematian semasa upacara pengembumian yang dipanggil sebagai pangkubulan. Selepas jenazah tersebut diletakkan ke dalam liang lahat, mereka akan meletakkan dinding hali selepas mayat tersebut dimasukkan ke dalam tanah. Dinding hali ini ia berperanan sebagai bantal ataupun tempat bagi memendung jenazah tersebut untuk tahan lebih lama lagi. Dinding hali ini juga ia diletakkan dalam keadaan sengit dan condong ke dalam tanah. Selepas jenazah tersebut diletakkan dinding hali, penduduk akan mengazankan jenazah tersebut bagi kaum lelaki. Bagi jenazah perempuan pula, ia akan diikomatkan. Selepas itu, mereka juga akan menggemburkan 3 genggam tanah ke atas tanah perkuburan tersebut dan disirami dengan air mandian lebihan jenazah. Dalam adat selepas upacara pengembumian terdapat kepercayaan yang dipanggil sebagai kangkang laut. Kangkang laut ini ia merupakan syaitan yang menyerupai anjing laut yang serupa dengan kuda dan biawak yang panjang. Oleh demikian, keluarga terdekat ataupun saudara mara terdekat akan mengadakan upacara menjaga tanah perkuburan bagi mengelakkan tanah perkuburan itu dikorek atau dikacau oleh kangkang laut ini. Masyarakat Bajau mempercayai bahawa kangkang laut ini ataupun syaitan ini akan memakan jenazah yang baru dikebumikan. Adat dan istiadat yang kedua pula adalah adat istiadat perkahwinan. Seperti yang dikatakan, adat istiadat perkahwinan Bajau ini ia hampir serupa dengan adat istiadat kaum Melayu. Selain itu, majlis perkahwinan ini juga dia berpegang kepada pantang larang yang telah diperkenalkan sejak nenek moyang dahulu lagi, iaitu di mana pengantin ini mereka hanya boleh mengadakan majlis perkahwinan mereka pada hari ke-14 dan hari ke-15 mengikut kalender Islam, kerana kedua-dua hari tersebut ia merupakan hari yang membawa rezeki kepada perkahwinan mereka. Pada malam hari sebelum majlis perkahwinan itu dilangsungkan, saudara mara jauh akan berkumpul secara beramai-ramai bagi memeriahkan majlis perkahwinan tersebut. Hal ini dimiliki kerana adalah memperingati nenek moyang mereka dan mereka akan menjamu selera bersama-sama di samping mereka akan berzikir bersama tetamu-tetamu yang lain. Pada hari kedua pula,
pukul 5 pagi, pukulan titik dialog akan dipalu bagi memperingati hari majlis perkahwinan mereka. Kemudian kedua-dua pengantin tersebut akan dimandikan majlis masing-masing. Selepas kedua-dua pengantin itu dimandikan, pengantin lelaki akan diarak ataupun mengusung dengan menggunakan kereta kuda untuk menuju ke rumah pengantin untuk memulakan majlis akad nikah mereka. Selepas akad nikah mereka selesai, pengantin lelaki akan diberikan sehelai selendang oleh pengampit bagi berjumpa dengan pengantin perempuan di atas pelamin. Seterusnya, pengantin lelaki akan terus tinggal di rumah pengantin selama 3 hari 3 malam selepas selesainya majlis persandingan. Selang 3 hari pula, ibu bapa kepada pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan bagi menjemput menantu perempuan mereka untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Dan perpindahan ini ia dipanggil sebagai timpuang. Oleh demikian, pasangan pengantin yang baru berkahwin ini, mereka akan tinggal bersama-sama sebagai suami dan isteri. Hello, nama saya ialah Emma Stephanie, anak Bandang dengan nombor matrik BG221606224. Hari ini saya akan membentangkan adat resam bagi kaum Murut. Adat resam adalah amalan-amalan yang menjadi ikutan di dalam masyarakat. Murut bermaksud penduduk yang tinggal di lereng bukit dan tanah tinggi di kawasan pedalaman bukit. Terdapat 2 adat resam yang didapati di dalam kaum Murut, iaitu dalam adat perkahwinan dengan adat kematian. Dalam adat perkahwinan iaitu adat tinauh yang bermaksud barian sampai mati. Barian bermaksud berian atau mas kahwin. Ayat berian sampai mati dimaksudkan di mana pihak lelaki mewajibkan membayar mas kahwin kepada pihak perempuan walaupun mempunyai anak dan menikah. Adat ini merupakan adat tertinggi dan paling penting dalam kaum Murut, tahun ataupun togal. Lingkungan umur yang sesuai untuk menjalani adat ini ialah untuk lelaki dalam lingkungan 15 hingga 18 tahun, manakala perempuan berusia 13 tahun dan masih dara. Bagi adat kematian kaum Murut dibahagikan kepada 3 garis masa, iaitu semasa kematian, penggebumian dan pasca penggebumian. Jika ada kematian berlaku, gong akan dibunyikan dan semua penduduk kampung mesti berhenti melakukan semua kerja, dan jika dilanggar, mereka akan dihukum. Semasa kematian, mayat akan diberi mandi dan dipakaikan dengan pakaian yang cantik dan didiamkan di rumah sendiri selama 2 hari. Selepas 2 hari, mayat akan dimasukkan di dalam tajau atau tempat penyimpanan dan akan ditutup dengan kayu dan lampu kecil bagi menghalau makhluk halus mengacau roh tersebut. Selepas 4 hari dikubur, ahli keluarga si mati akan meletakkan 3 potongan bara di atas tanah perkuburan supaya roh tersebut tidak mengganggu keluarganya yang masih hidup. Itu sahaja untuk adat resam bagi kaum Murut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farawati Nabiti Muhammad Rizwan ingin membentangkan adat resam dan adat istiadat kaum Bugis. Adab dalam konteks perilaku dan perbuatan ialah kebaikan, kesantunan moral dan kemanusiaan. Adab ditafsirkan melalui berbagai skop dan pendapat tetapi membawa maksud yang sama, iaitu penilaian kepribadian seseorang melalui beberapa kod kepatuhan. Setiap kaum dan etnik di Malaysia mempunyai adat resam yang tersendiri. Adat istiadat ialah gabungan pelbagai adat. Adat istiadat selalunya digunakan dalam majlis rasmi di Malaysia. Antara etnik yang terdapat di Malaysia ialah Bugis. Suku kaum Bugis berhijrah ke tanah Melayu dan telah menetap serta mendirikan institusi kekeluargaan dan melahirkan zuriat dan waris sehinggalah ke generasi sekarang. Suku kaum Bugis ini juga seperti masyarakat lain yang mempunyai adat, kepercayaan, tulisan dan bahasa yang tersendiri. Antara adab yang dimakan oleh masyarakat Bugis ialah mengutamakan tetamu atau orang yang lebih tua ketika makan bersama di meja makan. Hal ini kerana bagi Bugis Makassar, orang tua perlu diutamakan kerana mereka lebih berumur dan telah mengecapi asam garam kehidupan. Hal ini diterapkan dari budaya Sipakatau yang bermakna memanusiakan manusia.
Meja makan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam masyarakat Bugis. Hal ini kerana mereka percaya bahawa berbual, bertukar cerita dan berkongsi pendapat ketika makan sangat membantu untuk menghilangkan tekanan setelah seharian bekerja dan dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya, adat resam bagi kaum Bugis dari segi perkawinan ialah kaum Bugis yang beragama Islam akan berisik dan bertunang. Walaupun begitu, masyarakat Bugis tidak mementingkan pertunangan dan lebih mengutamakan pernikahan. Terdapat majlis yang menyerupai adat bertunang tetapi tidak dianggap acara bertunang yang digelar mendekrodoik yang membawa maksud naik duit. Seterusnya, seminggu sebelum majlis persandingan, 2 orang wanita dari pihak belah perempuan yang digelar patampa akan menjemput tetamu. Wanita ini mestilah sudah berkahwin. Patampa akan matampa, iaitu berkunjung dari rumah ke rumah. Patampa akan membawa dulang yang dibalut dengan kain berwarna dan bermanut. Seterusnya, bagi majlis berinai atau malam mapaci, majlis berinai akan dimulakan dengan majlis khatam Al-Quran disusuli dengan majlis bersanji. Setelah selesai menginai pengantin perempuan, rombongan pengantin perempuan akan pergi ke rumah pengantin lelaki untuk menghantar lebihan untuk dipakai oleh pengantin lelaki. Seterusnya, adat kematian bagi suku kaum Bugis ialah tetamu yang datang mesti membawa sumbangan, iaitu sidaka yang diberikan kepada ahli keluarga si mati seperti wang dan beras. Upacara ini akan dilakukan sekiranya seluruh anggota keluarga hadir. Terdapat beberapa bahagian yang dilakukan ketika memandikan mayat, yaitu pajenikam, yaitu menyiram air mandian mayat dan diiringi bacaan doa. Seterusnya, pasucina, yaitu menggosok bahagian tubuh mayat. Padisina, membersihkan alat kelamin si mayat. Dan yang terakhir, pamaralui, menyiram air mandi terakhir dan mewudukkan mayat. Upacara kelahiran bagi kaum Bugis pula ialah azan dikumandangkan di telinga sebelah kiri bagi anak laki dan telinga sebelah kanan bagi anak perempuan. Azan ini akan dilakukan pada hari ketiga kelahiran bayi. Bagi acara akikah pula, kaum Bugis akan menyembelih kambing untuk bayi yang baru lahir. Upacara ini dilakukan dengan menggunting beberapa helai rambut bayi oleh imam kampung. Simbol kelapa adalah daripada kepercayaan asli Bugis dan makanan manis adalah sarana Islam daripada sarana Islam seperti kurma. Pemakaian tangkal yang berwarna kuning untuk si anak dapat diharapkan dapat menghindar gangguan makhluk halus. Kebiasaannya, tangkal tersebut akan diisi dengan ayat Al-Quran atau rempah yang telah dicampur. Sekian itu sahaja, terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nisa Celestina. Nombor matrik saya ialah BG22160519. Hari ini saya akan membentangkan cadangan untuk meningkatkan lagi praktik adat resam, adab dan adat istiadat dalam kalangan masyarakat pada zaman ini. Dalam ni kita ada 3 cadangan untuk setiap satu. So, cadangan yang pertama untuk menambahkan pemahaman adab. Okey. Untuk menambahkan adab ni, kita boleh melakukan seperti mengajar generasi yang akan datang, iaitu ialah generasi muda, anak-anak pada zaman ini, tentang kebaikan adab yang mereka mesti melakukan untuk menghargaikan adab mereka dan mereka tidak akan menjalankan di perjalanan yang tidak baik. Yang kedua, cadangan untuk adat resam ialah kita perlu mempraktikkan adat resam. Ini mula daripada pihak sekolah dengan ibu bapa memainkan peranan yang utama. Contohnya, ibu bapa dan pihak sekolah boleh mempraktikkan dan mengenalkan tentang adat resam kepada generasi yang akan datang atau generasi yang muda supaya mereka ingin mengetahui bagaimana adat resam mereka dilakukan dan bagaimana untuk membawa ni kepada kehidupan seharian mereka dalam masa akan datang. Cadangan ketiga adalah untuk adat istiadat.
kita boleh membangunkan kesedaraan pada adat istiadat. Contohnya yang boleh kita ambil adalah dengan mengadakan pertukaran budaya atau pameran untuk memperkenalkan adat istiadat setiap mereka kepada etnik masyarakat, kepada yang orang lain, supaya ramai orang akan mengenalkan tentang adat istiadat kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nuriani binti Abdul Husin. Dan akhir sekali kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, penghayatan etika dan peradaban Malaysia merupakan aspek penting dalam membentuk identiti dan kestabilan sosial masyarakat Malaysia yang berbilang etnik. Adab, adat resam dan adat istiadat adalah aspek yang penting dalam membentuk tata cara dan norma sosial yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penghayatan etika dan peradaban acuan Malaysia bagi etnik di Sabah ialah Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan Bugis adalah penting dalam membentuk identiti dan kestabilan sosial masyarakat Sabah yang pelbagai budaya. Selain itu, berdasarkan penelitian, pengenalan penghayatan etika dan peradaban acuan Malaysia bagi etnik di Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan Bugis sangat penting untuk mempromosikan kesatuan dan integrasi antara etnik yang berbeza di negara ini. Akhir sekali, pengenalan peradaban acuan dapat membantu masyarakat memahami sejarah dan budaya Malaysia yang kaya. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami asal-usul bangsa Malaysia dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap negara. Oleh itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mempromosikan dan mengembangkan penghayatan etika dan peradaban acuan di Malaysia.